Okey, bah. Oh, semangat betul DJ Fatin tu di Sabah, bah. Tengok, saya pun sudah cakap Sabah, bah ni. Memang saya dah tak faham apa yang Syahrin cakap. Okey, apa-apa pun terima kasih DJ Fatin daripada Sabah FM berkongsi dengan kami sikit maklumat dalam segmen seleksi pagi. Seterusnya di Saya Selamat Pagi Malaysia hari ini kami nak berkongsi kepada anda berkenaan pengurusan harta OKU. Ini merupakan satu topik yang boleh menjadikan satu panduan untuk kita bagaimana kita nak menguruskan harta OKU ni. Penting untuk kita sebenarnya. Dan kita dengar daripada tetamu kita, Syu. Ya, betul. Hari ini dua orang di studio kami bawakan. Selamat datang diucapkan kepada Cik Muhammad Fairuz Haji Muhammad selaku pakar perancang harta. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Okey, dan juga hari ini seorang tetamu di studio kami bawakan iaitu Datuk Zulkifli M. Osman selaku wakil daripada Persatuan Koperasi Seni Warisan ataupun lebih dikenali sebagai Ko-Seniwan. Betul ya? Ko-Seniwan. Okey, baik. Selamat datang, Datuk. Terima kasih. Sehat Lama tak berjumpa dengan Datuk ni sebenarnya. Alhamdulillah. Selalu jumpa. Selalu tengok kat TV dulu. Popular ni sebenarnya. Betul. Okey, hari ini topiknya agak jauh sikit. Tak ada berkaitan dengan filem ataupun drama. Hari ini kita nak berkongsi berkenaan pengurusan harta OKU. Jadi kita nak minta untuk Cik Fairuz kongsikan terlebih dahulu apa sebenarnya masalah berkenaan pengurusan harta OKU ini sering kali dilalui oleh masyarakat Malaysia. Okey, mula sekali terima kasihlah Syuk Farid dan Selamat Pagi Malaysia. So tajuk ni sebenarnya sangat jarang diceritakan, disentuh. Itu sebab kita bersama dengan Koperasi Ko-Seniwan bagi aktif untuk menyampaikan benda ini kepada semua orang lah. Okey, supaya orang tahu. Sebab perkara pertama sekali yang kita sedih adalah anak OKU tak dapat pertahankan diri sendiri. Itu benda paling asas. Betul. Benda paling asas, anak OKU tak dapat pertahankan diri sendiri kalau bila ibu bapa dia meninggal. So itu sebabnya pentingnya ada pengurusan harta dibuat pada peringkat awal. Sebab kita nak pastikan anak OKU dapat hak-hak mereka yang sepatutnya dengan cara yang paling baik, paling senang. Sebab kalau kita pernah dengar berbuat harta sampai bergaduh adik-beradik, bawa naik mahkamah, benda tu anak OKU tak boleh buat. Betul. Kalau harta diorang diambil, dicuri, diorang dah tak mampu nak buat apa-apa. Betul. So itulah inisiatif kami kat sini untuk membantu memberi kesedaran kepada semua rakyat Malaysia melalui Selamat Pagi Malaysia, supaya mereka tahu pentingnya ibu bapa yang ada anak OKU. Benda ni sensitif nak cakap. So ibu bapa yang ada anak OKU perlu berjumpa dengan pakar pengurusan harta Islam untuk berbincang. Dia bukan sekadar orang cakap saya dah tinggalkan duit dalam bank apa semua. Sebab banyak masalah akan berlaku selepas tu. Okey, baik. Soalannya, saya tertarik dengan satu cerita tadi mengatakan bahawa anak OKU dia tidak boleh mempertahankan diri. Saya pun ada terbaca satu artikel. Tapi baik, kita tinggalkan soalan itu dulu. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kalau anak OKU tidak boleh mempertahankan diri? Bagaimana caranya kita boleh menyelesaikan masalah ini? Kita terus saja kepada Datuk Zulkifli. Bagaimana pula penglibatan Ko-Seniwan ni untuk tujuan memberi kesedaran kepada masyarakat untuk kita mempertahankan, untuk kita memberi kesedaran tentang pengurusan harta OKU ni? Ko-Seniwan ni adalah koperasi seni warisan berhad, dan saya salah seorang daripada ahli korporat lah dalam koperasi ini. Jadi ini adalah orang kata satu tanggungjawab sosial dalam koperasi. Jadi di bawah koperasi ini sebenarnya kebanyakannya ahli-ahli kita ni terdiri daripada orang seni. Dan juga peminat-peminat seni. Jadi kami ini terpanggil untuk membantu kempen untuk penerangan tentang harta pencarian, tentang bagaimana Fairuz Agency dia akan buat penerangan tentang harta-harta inilah, harta pencarian. Jadi kami ini membantu dalam setiap event yang diadakan, dan kami ahli-ahli kami itu terdiri daripada artis untuk menarik pengunjung datang untuk menyampaikan maklumat ni orang kata lebih berkesan ataupun menyampaikan informasi tentang harta pencarian ni lebih berkesan. Cik Fairuz, kongsikan kepada kami apa antara maklumat yang paling penting yang kita boleh kongsikan dengan penonton Selamat Pagi Malaysia hari ini tentang pengurusan harta OKU ini. Okey, yang paling penting, paling asas sebenarnya kita kena tahu semua harta apabila ibu bapa meninggal akan dibahagikan ikut faraid. Okey, ramai orang ambil mudah. Dia kata okey tak apa, bila kita meninggal harta itu bagi ikut faraid. So sebelum nak dibahagikan ikut faraid tu,
banyak contohlah macam insurans, akaun bank, pejabat tanah, JPJ nak tukar nama kereta, semua benda tu perlukan documentation. Okey, semua tu nak tukar nama rumah kepada anak, nak duit nak transfer ke akaun anak, nak tukar akaun baru bila mak ayah meninggal. Duit insurans nak pindahkan ke nama anak OKU. So semua benda tu perlukan documentation. Betul. So satu, kalau ada pun saudara mara yang nak membantu tolong anak ni, dia pun tak tahu. Ada masa kita suami isteri pun, isteri tak tahu suami ada banyak akaun bank. Isteri tak tahu suami ada banyak tanah. Kalau isteri tak tahu suami ada banyak rumah, tu masalah, mungkin ada isteri nombor 2 lah. So benda-benda macam tu. So banyak benda yang kita tak tahu. So pentingnya perlu ada buat documentation tu awal. Dia bukan dia kena buat documentation tu awal supaya apabila berlaku sesuatu, saat mati tu pasti. Apabila mak ayah tu meninggal, pengurusan harta untuk ditukarkan nama kepada anak OKU ni diuruskan dengan mudah dan selamat. Dan selamat lah. Yang penting dia selamat. So selamat tu dia adalah cara-cara kita nak uruskan, nak pastikan benda tu selamat. Betul. Contohlah kalau kita cakap kalau anak tu dapat duit 1 juta pada nama anak OKU, cash 1 juta. Anak tu dia boleh buka akaun bank tak boleh Tak boleh. Dia boleh. Kena ada penjaga pergi buka. So kalau duit tu disalahguna macam mana? Itu benda-benda yang kita nak protect. Macam mana kita nak protect? Bukan setakat bagi harta je. Okey, baik. Dan untuk kita menyalurkan maklumat ini juga, terutama daripada pihak Datuk sendiri, daripada artis dan juga selebriti. Kadang-kadang tak semua artis dan selebriti mempunyai ahli keluarga daripada golongan OKU. Jadi mereka terlebih dahulu perlu memahami situasi tersebut untuk mereka menyampaikan maklumat itu. Jadi apa peranan pihak Datuk untuk memastikan mereka benar-benar memahami sebelum menyampaikan maklumat itu kepada golongan sasar? Okey, sebenarnya aktiviti kosniwan ni banyak. Banyak. So ada juga, jangan terkejut kalau saya kata beberapa artis di dalam kosniwan itu sendiri mempunyai anak-anak OKU. Ada. Dan di samping aktiviti ini sebenarnya dia ada, orang kata, situation menang-menang. Win-win. Di mana artis kita ini sebenarnya kebanyakannya yang kita ambil untuk kosniwan ini, untuk koperasi kami ini, kebanyakannya dia ada produk sendiri, berniaga. Jadi event ini membantu juga artis-artis ini berniaga dengan produk-produk mereka lah. Di masa yang sama, setiap event yang kita akan buat, kita akan beri informasi tentang apa tema event itu. Jadi penerangan akan diberi pada ahli-ahli dalam kosniwan. Okey, baik Datuk, Cik Fairuz, kalau terlihat untuk menerangkan kepada orang ramai berkaitan dengan pengurusan harta ni bukannya mudah. Tadi kita lihat beberapa risalah, beberapa informasi yang diterangkan, dia mempunyai satu proses tertentu. So sekarang ni bagaimana? Adakah proses pembahagian harta itu sendiri dan pengurusan harta itu sama seperti pengurusan harta biasa kita bagikan kepada anak-anak yang lain? Adakah sama, Cik Fairuz, cara dia? Cara itu proses awal sama, tapi ending itu ada sikit beza. Seperti yang saya cakap tadi, contoh kalau kita bagi rumah, kita bagi duit pada anak OKU, kita siapkan duit untuk dia, cakap mak ayah, alhamdulillah kebanyakan saya tengok keluarga-keluarga yang ada anak OKU, mak ayah dia dah start menyimpan. Atau beli insurans takaful yang ada pembahasan mungkin RM500,000, RM1 juta untuk anak tu. Itu bagus, alhamdulillah dia dah sediakan. Tetapi kalau anak biasa tak apa. Bila dia meninggal, harta itu akan dibagikan. Betul. Dan dia orang boleh gunalah. Tapi kalau anak OKU, masalah dia kita kena lantik penjaga untuk jaga. Pertama, kalau ayah tu tak buat pengurusan harta, so penjaga tu akan dilantik kemudian. So mungkin ayah tu tak tahu siapa yang akan jaga anak dia. Mungkin kalau orang tahu anak dia banyak duit, so berebut-rebut semua orang tu nak jadi penjaga. Jadi ibu bapa penting dari sini. Dari peringkat awal tu sebenarnya. Ibu bapa penting. Kena jumpa pakar pancang kewangan yang betul, buat pengurusan yang betul. Sebab nak pastikan bila dia meninggal, harta tu dibagi dapat kat anak, harta tu tidak disalahguna. So bila dia buat perancangan harta yang betul, duit tu kita boleh lock mungkin dekat akaun amanah supaya orang tak boleh ambil suka hati duit anak OKU tu. Kalau ditransfer direct, contoh kalau ayah mati ada duit insurans 1 juta, masuk dalam akaun anak, pergi minta hak, ada orang pergi minta hak penjaga ke pak saudara ke apa, dia pergi kat bank, buka akaun bank, so dia dapat kad.
atas nama anak. Kad tu memang nama anak. Duit tu masuk akaun anak. Tetapi orang lain yang cucuk keluar. Kalau kita takut orang salah guna. Kita fikir semua fikir baik. Cuma ayah perlu merancang lah. Boleh melantik penjaga dan orang yang nak uruskan harta. Penjaga tu mesti sebenarnya boleh dipercayai juga sebenarnya kalau lantik ni. Kalau kita buat alhamdulillah. Terima kasih. Bila kita buat perancangan, so kita boleh lantik 2-3 orang penjaga. Itu bagus planning. So bila penjaga pertama tak mengikut wasiat yang seperti yang sepatutnya, kita boleh tukar kepada penjaga kedua atau ketiga. So kita lantik syarikat amanah untuk uruskan. So kalau ada komplain, ada salah guna kuasa, kita boleh tukar. So itu pentingnya perancangan awal sebab masa tu ayah dah tak ada. Okey. Pokok pangkalnya ibu bapa ya sedang menonton juga Media Sains bagi Malaysia. Kalau anda mempunyai anak OKU, pastikan anda rancangkan pembahagian harta anda itu dengan sebaiknya dan lantiklah orang kata ya penjaga yang benar-benar layak untuk menjaga anak anda tu sekiranya anda sudah tiada lagi. Jadi Datuk kongsi pada kami bagaimana Datuk melihat kolaborasi ini ya boleh membantu ibu bapa untuk meningkatkan kesedaran tersebut. Saya banyak juga berbincang dengan Encik Fairuz. Kebanyakan daripada tentang pembahagian harta ni ramai yang tahu. Ramai yang tahu. Mungkin secara teorinya diorang lebih tahu. Tetapi bila kita pergi pada perincian dan masalah-masalah yang timbul di dalam tu di mana mereka tak ada pengalaman tentang itu, itulah di mana datangnya inilah kempen ataupun event yang kita buat ini untuk penerangan yang lebih terang, lebih jelas. Selepas ni ada bengkel ataupun taklimat yang terdekat yang boleh ibu bapa ikuti. Betul. Yang terdekat ini program mungkin kita akan adakan di The Strand, Kota Damansara pada 29 hari bulan, 30 hari bulan dan 1 hari bulan. Dalam bulan ni 29, 30 dan bulan depan 1 hari bulan. Maknanya berturut-turut 3 hari. Orang-orang boleh ke sana? Boleh. Memang kita buat mungkin di lobi Lobi The Strand tu. Lobi The Strand tu. Kita buat macam karnival hari keluarga. Hari keluarga. Akan ada artis yang akan mengikuti program tu? Sudah tentu. Dan saya juga promotekan filem saya akan keluar 21 hari bulan ni. Okey. Filem apa tu? Filem aksi Misi Operasi X. Okey. Nak cerita filem tu lagi setengah jam lah kena sambung. Okey, baik. Terima kasih sekali lagi Cik Fairuz dan juga Datuk Zulkifli bersama kami hari ini untuk berkongsi sedikit sebanyak berkenaan pengurusan harta OKU. Tapi sebelum tu Syu, sebenarnya kita nak tanya dengan Cik Fairuz ni, macam mana nak menghubungi Cik Fairuz sekiranya ada dalam tempoh ini selepas menonton Sebab Pagi Malaysia tiba-tiba nak tanya tentang macam mana nak pengurusan harta OKU ni. Macam mana tu? Boleh hubungi saya dekat 019 2232 970 ataupun boleh masuk Facebook Muhammad Fairuz Ejaan Fairuz Muhammad FAI. Fairuz Muhammad MOHD FAIRUZ MUHAMAD. Okey. Cepat sekarang ni ibu bapa di luar sana. Saya nak kongsikan nombor ini terakhir 012 22 019 2232 970. Betul Okey, saya ulang balik 019 2232 970. Boleh hubungi Cik Fairuz untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan pengurusan harta OKU. Okey, untuk koperasi pula bagaimana untuk dapatkan maklumat sekiranya ingin tahu tentang program-program yang kita ada website Koseniwan dan juga kita ada FB dan juga Instagram. KOSENIWAN Koseniwan. Baik. Mudah saja. Satu perkongsian baik sebenarnya. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat satu lagi ilmu bagaimana nak menguruskan harta OKU. Betul. Baik, kita nak beres seketika selepas ini macam biasalah hujung minggu kita ada segmen bedah buku.